Maksudnya agak-agak kan timing saya datang bersama kamu sudah menikah itu. So kosong tadi tadi satu yang itu. Saya tidak masuk. Jangan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang dihormati, dikasihi, lagi disayangi, Masya Allah. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang barakah, sekali lagi kita bertemu setelah kuliah Riyadhus Salihin. Berakhir lambat sikit tadi, jam 8.30 baru habis. Kemudian bacaan Al-Quran juga baru juga habis. Lepas tu terus live seterusnya. Saya faham ya, macam berturut lah ni daripada pukul 7. Berturut sampai habis 11.30 ya kita ni. Kan? 10.30, 11.30, 1 jam. Jadi Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Penonton bawah anda sedang live, okey. Dah buat tajuk siap-siap ke tadi? Okey. Jadi, sekejap. Ini sangat. Okey. InsyaAllah bagi memulakan majlis kita, sama-sama mulakannya dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Alhamdulillah.
Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sedang okey, sebenarnya isu teknikal. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, kita ada isu sikit untuk satu lagi ni. Baru check. Okey. Sekejap, sebab kita bersiasa rentak dengan TikTok. Jadi kita tengah ada masalah teknikal sekejap. Boleh? Dah. Okey. Wallah alam. Mungkin dah. Okey, alhamdulillah. Okey, minta maaf ya sahabat-sahabat di FB menunggu. Okey, baru dapat masalah ni. Sebab nanti kalau mula ni jadi tengah-tengah. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat yang dihormati sekalian, kita dah mulakanlah dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Selamat datang kepada para penonton yang berada di TikTok. Jadi kita dah mula tadi dengan Al-Fatihah. Sekarang insya-Allah kita nak mulakan perkongsian kita pada pagi Jumaat yang barakah untuk kali ketiga. Kali pertama iaitu Solihin, kali kedua iaitu bacaan solat, dan yang ketiga dah untuk pagi ni live melalui media rasmi. Baiklah, penganjur kita iaitu Kolej Tun Fatimah. Masya Allah. Ini satu kolej yang sangat terkenal lah ni. Daripada dulu ni, dah lama ni, yang melahirkan ramai ilmuwan-ilmuwan, para pemimpin negara. Subhanallah. Kolej Tun Fatimah, Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru, Johor, UTMJB. Seterusnya, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Dr. Nurmala binti Ibrahim selaku Pengetua Kolej Tun Fatimah UTMJB. Seterusnya, Cik Anis Suziani binti Roslan dan Cik Nur Atirah Farhana binti Omar Zai selaku penasihat program Ahlan wa Sahlan ya Ramadan. Subhanallah, terima kasih banyak kepada penasihat, pengetua dan mereka yang bertukulumus di sebalik tabir bagi menjayakan majlis ilmu secara maya ni. Seterusnya, sudah tentu ada pengarah yang banyak berusaha di sebaliknya, Saudari Intan Nur Sabrina binti Saharin. Mungkin ini para pelajar, para pemimpin pelajar, iaitu pengarah program Ahlan wa Sahlan ya Ramadan, barisan fellow dan jawatankuasa mahasiswa Kolej Tun Fatimah. Okey, saya faham. Ini kolej di bawah UTM Johor. Okey. Barisan ahli jawatankuasa Ahlan wa Sahlan ya Ramadan 2022, para pelajar Universiti Teknologi Malaysia, muslimin muslimat dikasihi sekalian. Masya Allah, bila ni UTM nak jemput saya masuk ke UTM ni? Muslimin muslimat, saya pernah duduk dalam UTM Skudai ni. Lepas saya nikah dengan jejaka impian, encik suami yang telah pun menjadi suami dah berkahwin 16 tahun. 17 tahun. Anak sulung dah 16. Sebaik saja melangsungkan pernikahan, sebaik akad nikah lepas 3 hari, kan, buat senang, buat simple-simple je kan. Hari pertama kat rumah saya akad nikah, terus majlis nikah. Lepas tu hari kedua selang sehari. Lepas tu hari ketiga majlis di sebelah suami di Besut. Kemudian hari kelima terus bergerak ke UTM Skudai. Jadi di sinilah
Saya pernah duduk beberapa ketika di dalam UTM Skudai ni. Lepas nikah duduk di, nama apa ya, tempat apartmen orang kelamin tu, orang kahwin tu. Apartmen tu semua orang kahwin tu. Nama apa? Boleh tak tolong tulis? Mesti ada ni kan, student ni. Jadi, ini cerita 16 tahun yang lepas. 16 tahun yang lepas. Masa tu kan, yelah encik suami pun tengah belajar. Dia buat master masa tu. Dalam bidang dia lah, chemical engineering. Saya baru balik Mesir, tak kerja, tak apa, memang follow suami. Tawakal je. Betul-betul tawakal. Bukan tawakal sebut saja-saja. Tawakal sungguh-sungguh muslimin-muslimat. Bila nikah dengan orang yang sedang belajar, kita pun tak bekerja lagi. Lepas tu, mak ayah lah orang yang menguatkan tawakal tu. Tak apa, nanti ada rezeki orang kahwin. Kahwin je dulu, nikah je dulu. Halalkan saja. Saya balik Mesir. Baru balik 2 bulan, lepas tu nikah. Lepas tu ikutlah pindah sana. Ya betul ada rezeki bagi orang yang bernikah. Itu disebut di dalam Al-Quran. Tetapi memang perlu sabarlah. Saya ingat lagi luar daripada UTM tu kan. Ada tak jauh daripada UTM. Saya tahu sekarang macam mana. Luar daripada UTM Skudai tu tak jauh ada Paksen kan. Ada supermarket tu. Di situ ada satu laksa Penang yang sangat sedap. Sebab kami ni berjimat-jimat kan. Makanan memang, kalau yang special, laksa Penang tu lah. Jadi special lebih daripada tu tak mampu. Sepanjang duduk dalam UTM tu, guna motor, balik kampung naik bas. Jadi banyaklah kenangan manis. Sebab sebenarnya yang pahit, bila kita dapat sesuatu, daripada yang pahit tu kan kita belajar meningkatkan diri. Daripada yang pahit kita belajar memaafkan. Daripada sesuatu yang pahit kita belajar untuk berlapang dada. Daripada sesuatu yang pahit kita belajar untuk bangkit. Sebab itu sebenarnya semua yang pahit jadi manis. Sebab kalaulah kita tidak diuji dengan pelbagai ujian, kita tak akan jadi seorang yang sekuat dan sekental hari ini. Kita belajar banyak perkara daripada ujian berbanding pujian. Semua orang sukakan pujian, tetapi hakikatnya pujian itulah ujian. Semua orang tak suka ujian, tapi ujian itulah sebenarnya satu kenaikan. Ujian tu satu kenaikan daripada satu tahap ke tahap yang lebih baik. Jadi subhanallah, hidup di dalam UTM Skudai, nama apa tu? Tapi saya tak ada baca. Mungkin ada yang pelajar UTM Skudai. Ustazah, apa hukum? Hukum kejap. Kalau dah bertunang, pergaulan di bulan puasa apa hukumnya? Ustazah, kalau dah bertunang, pergaulan di bulan puasa apa hukumnya? Okey, menarik ni. Saya hari-hari menangis. Kadang rasa tu lemah kena ujian macam ni. Ya. Menangis tu biasa, muslimin-muslimat. Ustazah, saya Liza Saad. Terima kasih Puan Liza Saad. Ini toke mi Bandung ni. Mi Bandung. Tak, toke mi udang. Oh, sedap. Dekat Seremban. Dekat ni. Saya kena pergi carilah ni. Bila sebut buka puasa petani kena carilah. Okey, menghantar bunga mawar. Terima kasih. Mengikuti host. Okey. Ustazah nak tengok ni komen di sini di FB. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Nanti saya akan jawab bagaimana ya orang bertunang bulan puasa batal tak pahala puasa. Masya Allah. Jadi terima kasih. Seronok dapat jemputan pada UTM. Masya Allah. Suami saya dalam bidang apa tu? Dengan doktor apa dah nama? Saya tak ingat lah. Tiba-tiba tak ingat. Bidang environment. Sungai dan sebagainya. Okey, Alhamdulillah, Masya Allah. Muslimin-muslimat, kita ni sekarang waktu yang agak mencabar. Sebab kalau di rumah mungkin sedap lena rehat tidur sebab malam tadi bangun awal. Jadi marilah sama-sama bantu share perkongsian ini supaya lebih ramai hadir. Okey, tajuk yang diberikan adalah menyelami ibrah Ramadan. Menyelami ibrah Ramadan. Jadi insya-Allah muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey. Saya sedang ni jap. Okey. Subhanallah, bila kita sebut menyelami ibrah Ramadan, menyelami ibrah ataupun menyelami dik panggil ni penyelidikan. Okey, bila kita sebut ibrah ni maksudnya pengajaran daripada bulan Ramadan. Pengajaran daripada bulan Ramadan. Bila kita sebut ibrah ni memang maksud dia pengajaran lah. Pengajaran apa yang kita nak dapat daripada bulan Ramadan ni? Masya Allah. Jadi muslimin muslimat, saya nak bermula dengan
perkataan Ramadan itu sendiri. Perkataan Ramadan. Kita sebut perkataan Ramadan. Subhanallah. Dalam perbincangan para alim ulama bincang tentang maksud Ramadan itu sendiri. Antaranya adalah Fakhruddin Ar-Razi berkata, "Annahu ma'khuzu minar ramadi wa huwa harrul hijarah min syiddati harri syams." Subhanallah. Jadi insya-Allah saya akan berkongsi tentang ibrah Ramadan ini. Antaranya adalah akan menyebutkan tak duduk, kamu cari. Akan menceritakan tentang beberapa ibrah. Ibrah ni masuk pengajaran. Tajuk kita adalah pengajaran Ramadan. So, nota sepatutnya berkenaan dengan ibrah ataupun pengajaran yang kita boleh dapat pada Ramadan. Jadi insya-Allah kita nak sentuh berkaitan dengan apakah perkara-perkara peristiwa besar yang berlaku dalam bulan Ramadan. Peristiwa sejarah dalam bulan Ramadan. Pada zaman Rasulullah sehingga para sahabat. Jadi di situ kita akan belajar ibrah pada bulan Ramadan itu apa yang berlaku untuk kita dapat semangat hari ini. Jadi hari ini kita nak fokus sirah sikit. Sejarah, peristiwa apa yang berlaku pada bulan Ramadan. Kenapa peristiwa ini Allah takdirkan berlaku pada bulan Ramadan? Bulan yang sepatutnya umat Islam tumpukan ibadah, tiba-tiba perang. Bulan yang sepatutnya umat Islam pada bulan ini, subhanallah, mengurangkan aktiviti lain dan menumpukan kepada ibadah. Jadi adakah pada bulan ini sepatutnya kita hanya tumpukan ibadah ataupun tumpukan juga pada kerja-kerja lain? Subhanallah. Kalau kita tengok sejarah pada bulan-bulan pada awal-awal pada tahun ketika Nabi SAW masih ada, kan, kepada para sahabat, bulan Ramadan ini bulan dakwah, bulan perjuangan, bulan pengorbanan. Subhanallah. Jadi subhanallah. Okey. Subhanallah. Jadi muslimin-muslimat, minta maaf ya. Okey. Jadi muslimin-muslimat, kita kan dikejutkan dalam beberapa hari ni ada isu. Semalam lah tular isu ada orang marah, orang ceramah. Saya rasa sangat nak tulis, nak sebut, tapi bimbang orang tak faham. Bimbang orang terus cop. Dan terus saya ni pun akan ada masalah dalam menyampaikan dakwah. Menimbang banyak perkara. Bukan sebab takut. Bukan sebab fikir diri sendiri, tak. Subhanallah. Tapi fikir banyak perkara, fikir jauh. Jadi kita sedih siapa yang tahu pasal isu yang berlaku dalam beberapa hari dalam bulan Ramadan yang mulia ini, kan, ada barisan-barisan penceramah pendakwah kita yang dihalang dan disekat daripada menyampaikan dakwah dan ceramah. Walaupun sebenarnya dari sudut zahirnya ummah, masyarakat kita sebenarnya banyak dapat manfaat daripada penceramah-penceramah ni. Mereka di kalangan ilmuwan, ada di kalangan para doktor yang ada PhD dalam bidang. Dan saya terfikir kenapa pada bulan Ramadan ni berlaku perkara-perkara insiden seperti ini. Dalam waktu yang sama kita berhadapan juga dengan mereka yang melakukan maksiat secara terbuka di bulan Ramadan ni tanpa rasa malu, meneruskan aktiviti-aktiviti maksiat. Kalau dulu seronok juga kita tengok bila bulan Ramadan ramai artis kerana menghormati Ramadan mereka pakai tudung, mereka pakai selendang, mereka elakkan berpakaian menjolok mata. Tetapi cabaran media sosial yang ada TikTok yang semakin galak, yang ada IG dengan reelsnya, TikTok lagilah dengan lagu-lagu, mempermudahkan manusia yang tak ada basic media pun boleh buat. Jadi saya rasa malu sangat, wahai wanita sekalian, bulan Ramadan yang barakah ini sepatutnya kita dakwah pada diri sendiri, kekang hawa nafsu kita, kekang maksiat. Bukan kita halang orang-orang yang nak buat kerja dakwah dan buat kerja menyampaikan ilmu. Okey, jadi saya nak mengajak kepada sahabat-sahabat semua, antara ibrah ataupun pengajaran ataupun semangat yang kita boleh ambil daripada pengorbanan dan apa yang ditunjukkan oleh Rasul dan para sahabat daripada perang demi perang. Dan antaranya peperangan yang berlaku bulan Ramadan adalah perang Badar. Perang Badar. Antaranya adalah perang Badar. Subhanallah. Jadi insya-Allah kejap lagi saya akan ceritakan sikit pasal peperangan Badar ni. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Perang yang pertama di dalam Islam. Masya-Allah. Berlaku pada bulan Ramadan. Dan selepas peperangan yang pertama inilah berlakunya peluasan dakwah dan kuasa umat Islam. Masya-Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian.
Macam mana kita gerakkan kempen? Nak kita buat kempen. Tapi tak boleh nak fikir lagi ni kempen ni macam mana ni. Tapi kan kita buat kempen yang berganda-ganda di bulan Ramadan. Kempen cegah maksiat, kekang maksiat. Kempen macam mana ya muslimin-muslimat supaya mereka yang buat maksiat ni rasa malu. Rasa macam, kenapa ni macam orang marah sangat ni? Teruk sangat ke? Soalannya, sebab itulah hadis Nabi kan, barang siapa yang bertemu dengan Ramadan, kemudian tidak dapat pengampunan Allah, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Maksudnya muslimin muslimat, kalaulah di bulan Ramadan mereka pelaku maksiat ni sangat berani dan terang-terangan dan tak nak menghentikan, soalannya dahsyat sangat. Maka jika mereka ini buat perkara yang dahsyat ini di bulan Ramadan, kita kena dahsyatkan lagi. Kita kena kuatkan lagi. Kita kena perhebatkan lagi kerja dakwah dan kerja amal mengikut kemampuan masing-masing. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kalau kita merujuk kepada pengertian perkataan Ramadan itu sendiri, maksudnya ialah perkataan Ramadan itu diambil daripada perkataan ar-ramad, iaitu kepanasan batu disebabkan kepanasan matahari. Dia jadi gelap. Kepanasan batu disebabkan kepanasan matahari. Kepanasan batu disebabkan kepanasan matahari. Jadi, ada yang menyebutkan tentang ia membawa maksud bulan Ramadan ini bulan yang panas sehingga dia membakar dosa-dosa. Dia membakar dosa maksiat. Bahkan ada ulama mengatakan, sekiranya di bulan Ramadan ini ganjaran dilipat gandakan, maka dosa pun sama. Dosa dan maksiat di bulan Ramadan juga soalannya semakin dahsyat. Semakin azab, berganda-ganda dosanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu disebutkan perkataan Ramadan itu sendiri diambil daripada perkataan ar-ramad, iaitu kepanasan batu disebabkan kepanasan matahari. Kerana ia membakar dosa-dosa yang telah kita lakukan. Soalannya kalau orang nak buat dosa bulan Ramadan ni terbakar. Muslimin muslimat, saya pernah dijemput ceramah pada bulan Ramadan 3 tahun lepas, sebelum 3 tahun ke 4 tahun lepas, di sebuah bank yang terkemuka di ibu negara, di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ataupun Selangor. Sekitar itulah, KL lah. Saya rasa KL. Kalau saya sebut nama bank ni, semua kenal lah. Bank nombor 1 di Malaysia. Bank nombor 1 ataupun nombor 2 di Malaysia. Sebut nombor 1 orang terus bayang. Saya terus sebut lah nombor 1 dan nombor 2. Dan saya dijemput ni di ibu pejabat. Kan di setiap negeri ada ibu pejabat bank besar ni ada, di setiap negeri ada ibu pejabat dia. Kemudian ada pula bank ni cawangannya di daerah. Tapi ni di betul-betul HQ di seluruh Malaysia. HQ seluruh Malaysia. Jadi subhanallah, muslimin muslimat, saya dijemput ceramah bulan Ramadan. Allahu Akbar. Kehadiran masa tu sangat mengejutkan saya. Sebab biasa di tempat lain tu orang penuh, tiba-tiba tak ramai, sikit je. Lepas tu dah selesai kuliah, penganjur pun kata, dia kata, Ustazah, mohon maaf ya, kehadiran di sini sangat mencabar nak buat kerja-kerja agama ni. Kerja-kerja dakwah ni sangat mencabar Ustazah. Untuk makluman Ustazah, di HQ ni 50-50 lah, orang Islam dengan orang bukan Islam 50-50. Dan kafe dibuka seperti biasalah, sebab di sini kita bukanlah majoriti kan. Kafe dibuka seperti biasa. Dan kalau Ustazah pergi kafe sekarang, sebab masa tu dalam pukul berapa, saya rasa kuliah Zohor saya, makan tengah hari. Dan kalau Ustazah pergi sekarang, dia kata, Ustazah jangan terkejut, Ustazah akan nampak ramai sangat orang Islam makan di kafe tersebut. Orang perempuan tu kita bersangka baiklah dia uzur, tapi kami tahu mereka tak uzur. Yang lelaki pun selamba je duduk makan. Saya dengan terkejut, biar betul? Ya Ustazah. Mereka makan dengan tanpa segan silu, sampailah kawan-kawan saya yang bukan Islam tanya, bukan ni bulan puasa ke? Ini bulan Ramadan kan? Bukan kamu puasa ke? Saya akan jawab, ya sebenarnya memang diwajibkan puasa. Tu kenapa ramai yang tak puasa? Makan kat kafe macam biasa. Apa yang dia nak jawab? Sebab bab solat pun ramai yang tak solat. Muslimin muslimat,
sebenarnya kita mungkin rasa macam pelik orang kita tak puasa. Macam jarang, macam tak ada kan orang kita ni tak puasa. Sebenarnya sangat ramai yang tak berpuasa. Bahkan ada yang masa dia membesar, dia bersekolah, puasa. Tapi bila masuk dalam suasana kerja macam tu, pukul 10 kawan dah ajak minum, pukul 1 dah rasa lapar, kawan-kawan ajak minum, dan dia kata, Ustazah, dia pun tunjuk. Ustazah perasan tak? Kat luar tu tadi, dah ramai yang jual food truck. Dan Ustazah perasan tak? Ramai juga orang Melayu Islam kita yang beratur kat food truck. Ya? Saya ingat dia orang beli tu untuk buka puasa. Tak, Ustazah. Dia beli terus makan. Berapa persen saja dia kata pekerja Melayu Islam kita yang berpuasa. Itu cerita dan 3 tahun, 4 tahun lepas. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Terbuka, makan secara terbuka, beramai-ramai, tak rasa berdosa sedikit pun bulan Ramadan. Sekurang-kurangnya nak buat dosa, nak buat maksiat, nak sombong sangat dengan Allah, berani sangat lawan perintah Allah, sekurang-kurangnya buatlah sembunyi. Teruk, memang dahsyat sembunyi pun, tapi lagi dahsyat mereka buat dalam keadaan terbuka tanpa rasa malu. Beramai-ramai. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, Masya Allah. Saya biasa terima, contohnya luahan perasaan seorang wanita, kan, bulan Ramadan, tak bulan Ramadan ke bulan biasa, dia kata, Ustazah, saya terkejut sangat. Saya baru kahwin dengan suami saya. Suami saya ni saya kenali suami yang baik, Ustazah, memang baik. Orang baik, orang lembut, orang santun. Akhirnya saya jatuh cinta, saya nikah. Tapi sekarang bulan Ramadan, Ustazah tahu tak? Dekat rumah suami saya ni, bulan Ramadan sama macam hari biasa, sarapan pagi, makan tengah hari, masak macam biasa. Mak dia, saya kata, mak ayah dia pun sama. Tak puasa, satu keluarga tak puasa langsung. Dia kata yang berpuasa dalam rumah tu saya seorang, sebab dia duduk dengan mertua. Saya seorang. Suami saya pun tak puasa. Saya baru tahu yang suami saya ni tak puasa. Dan keluarga suami saya tak pernah puasa, dan suami saya membesar dan umur 20 lebih ni tak pernah puasa. Saya kata, biar betul. Lepas tu, saya tak cerita lah orang mana. Memang tak ada lagi, adik? Dalam nota ni dia ada tulis. Ya. Carilah. Okey, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Sebenarnya ada buku dia tau. List. Ada. Dalam buku-buku isi-isi besar yang berlaku. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dia kata, Ustazah, saya seorang lah yang bangun sahur, yang tahan, yang buka puasa seorang-seorang. Saya rasa macam saya berada tak tahu, di alam lain. Saya terkejut. Memang ada keluarga-keluarga di Malaysia ni macam tu. Sebab kenal, tengok dia solat orang baik. Takkan nak tanya puasa? Tak tahulah. Kalau jumpa bulan Ramadan masa bertunang dulu pun, mana tahu tak puasa. Dia kata, doakanlah saya, Ustazah, untuk kuat berdakwah pada keluarga ni supaya berpuasa. Sebab itu saya sebenarnya nak ucap tahniah kepada tuan-puan sekalian. Dan kita kena bersyukur sebab kita lahir dalam keluarga yang menjaga syariat. Dalam keluarga yang membesarkan kita dengan berpuasa ni. Tak apalah, mungkin mak kita garang sampai kita rasa macam trauma lah. Mungkin ayah kita garang, trauma, tetapi kalau kita berpuasa pada hari ini, bersyukurlah. Sebab kita tahu puasa ini salah satu daripada rukun Islam yang jika tidak berpuasa, maka runtuhlah agama Islam. Runtuh. Sebab rukun Islam ni bukan 5 tolak 1 jadi 4, 5 tolak 1 jadi 0. Bila kita tolak salah satu rukun Islam, maka runtuhlah agama Islam. Runtuhlah agama Islam yang kita miliki. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allahu Akbar. Sebab itulah, satu kita bersyukur, satu tahniah. Kita kan daripada kecil. Sebab itu tuan-puan sekalian, ada ibu bapa sekarang tengah sedih. Duk tanya saya beberapa hari ni. Ustazah, orang kata saya zalim. Orang kata saya aniaya. Orang kata saya ibu yang zalim. Kenapa? Saya dah didik dah anak saya ni berpuasa. Bermula daripada darjah 1. Salah ke Ustazah? Adik-beradik kata zalim. Kawan-kawan kata zalim, kejam. Saya sebenarnya tak nak paksa anak saya. Tapi anak dah faham bulan Ramadan berpuasa. Jadi anak ni nak bangun.
Bangun sama-sama, dia suruh kejutkan. Kalau tak kejutkan dia nangis, dia marah. Jadi anak dia pun bangun. Saya tak paksa pun Ustazah dia nak puasa. Saya tanya tengah hari, kalau lapar makan, kalau ini makan. Dia tak nak dan dia dapat puasa. Tuan-puan sekalian, kemampuan anak-anak berbeza. Saya kan sebab tu saya tak kupas pasal isu anak kecil berpuasa. Saya kata begini saja, umum. Ibu bapa paling tahu kemampuan anak-anak. Memaksa anak itu memang salah lah. Tapi jika anak itu sendiri mahu dan anak itu mampu, maka silakan. Yang kita kena kecam ni, ramai lagi ibu bapa hari ni tak didik langsung anak berpuasa sampai anak itu balik tak puasa. Ramai ibu bapa tak berpuasa. Tuan-puan, antara budaya umat Islam, orang-orang yang have ni, orang-orang kaya ni, bila bulan Ramadan, 1 bulan mereka keluar negara. Sebab mereka pergi negara yang bukan Islam, mereka duduk di sana, mereka boleh bebas makan siang hari Ramadan. Sebab kalau di Malaysia, mereka tak boleh nak makan di restoran terbuka pada siang hari. Mereka duduk bercuti sebulan luar negara, duduk di sana, dekat nak raya baru balik. Bukan mereka tak makan dalam rumah, makan. Kalau kat Malaysia boleh makan, tapi mereka tak ada rasa bebas. Sebab boring kalau makan kat rumah je, mereka nak keluar pergi restoran apa semua. Mereka duduk luar negara, dekat nak raya baru balik. Tuan-puan sekalian, hakikatnya, Masya Allah, ini yang kita perlu tegur, tekankan mereka yang tak berpuasa makin ramai. Makin ramai. Saya jumpa baru ni seorang lelaki yang buat pengakuan jujur. Saya tak suruh mengaku, tapi dia cerita. Dia kata ambil pengajaran. Dia kata dia mula berpuasa bulan Ramadan umur 24 macam tu. Dia kata, Ustazah, saya mula puasa start saya nikah dengan isteri saya. Oh, kalau sebelum tu saya tak kuat puasa. Saya tak puasa. Orang Islam ni, orang Islam. Orang Islam, muslimin muslimat. Dia kata, isteri saya sangat sabar didik saya, akhirnya saya puasa. Kata, isteri saya sampai tak bagi saya buat apa-apa. Tak apa bang, abang jangan buat apa-apa. Abang rehat, abang ni. Sampai hari pertama, hari kedua. Sejak saya kahwin dengan isteri saya ni lah, saya belajar berpuasa. Dan sampai sekarang, saya puasa kuat, saya suka puasa. Dia ni jutawan. Berniaga hebat. Orang muda. Umur saya rasa baru 30-an. Dia kata, Alhamdulillah Allah temukan saya seorang isteri yang sabar menerima saya seadanya. Masya Allah. Syukur. Sebab itu kita sebut, bulan Ramadan ini bulan perjuangan. Kita ni sebab dah dididik daripada kecil puasa, sebab tu kita tak rasa berat puasa. Kan kita rasa okey je. Hari pertama, kedua, ketiga mungkin penat. Ni dah masuk hari ke-6 ni, kan? Kita dah rasa macam badan kita dah boleh sesuaikan diri dengan berpuasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu, janganlah duk kecam-kecam sangat. Ibu bapa yang didik anak daripada seawal usia untuk berpuasa. Yang tak patut adalah yang paksa. Anak dah lembik, dah tak larat. Jangan buka. Ini tak patut. Ini baru zalim. Jadi, jangan terus nak judge, terus nak kecam. Dia bukan sedang mendidik perkara yang buruk. Dia sedang mendidik anaknya untuk melakukan amal ibadah. Amal soleh. Allahu Akbar. Tapi, kalau melampaui batasan, itulah baru ditegur. Okey, faham ya? Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey. Alhamdulillah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi, banyaklah lagi cerita yang bulan Ramadan. Jadi cukup sekadar itu, maksud kita bagi gambaran dan tahniah kepada kita yang masih berpuasa. Kita rasa biasa tapi sebenarnya luar biasa. Ramai orang tak mampu berpuasa sebenarnya di bulan Ramadan ni. Ramadan adalah bulan perjuangan. Bulan Ramadan menyaksikan beberapa peristiwa peperangan dan pembukaan Islam semasa berlaku pada zaman Nabi maupun di zaman Khulafah. Saya nak baca beberapa peristiwa. Yang pertama iaitu peristiwa peperangan pada zaman Nabi. Peperangan yang pertama iaitu Peperangan Badar. Peperangan Badar yang berlaku pada 17 Ramadan tahun 2 Hijrah merupakan peperangan pertama yang terjadi di dalam Islam. Ketika itu, tentera Islam 313 orang dan tentera kafir iaitu 1000 orang. Muslimin muslimat. Dan para tentera Islam dalam keadaan berpuasa dan ramainya di kalangan mereka ini adalah di kalangan ad-du'afa, orang yang lemah, orang-orang tua. Sebab Nabi sendiri masa berhijrah ke Madinah, umur Nabi sendiri dah 53. Jadi kawan-kawan Nabi, sesebaya Nabi pun sekitar itulah. Sebab Nabi kan membesar, lepas tu bagi, maksudnya umur 40 baru menyampaikan risalah Islam.
Jadi tuan-puan bayangkan situasi ya. Masya Allah. Dan peperangan ini bukan berlaku beberapa jam. Dan Badar ini jaraknya sangat jauh muslimin-muslimat. Berapa jauh Badar? Di mana tempat berlakunya peperangan Badar? Siapa boleh jawab? Siapa yang tahu? Di manakah lokasi peperangan Badar? Berapa jauh peperangan Badar? Ada orang kata, Ustazah, kenapa banyak perang? Zaman Nabi banyak perang, zaman sahabat banyak perang. Nabi sendiri dalam berapa perang? Muslimin-muslimat, tidak ada satu pun peperangan yang berlaku dimulakan oleh umat Islam. Dimulakan oleh Nabi Muhammad SAW. Peperangan Badar ini berlaku pada tahun 2 Hijrah. Maksudnya setelah setahun Nabi berhijrah, masuk tahun kedua, berlaku perang Badar ni. Kerana ketika ini para kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, bersatu, bergabung untuk apa ya? Bergabung untuk menyerang umat Islam, menyasarkan untuk membunuh Nabi Muhammad dan orang-orang Islam. Setelah Nabi Muhammad berpindah ke Madinah, mereka melihat perkembangan Islam sedang berlaku. Mereka melihat tapak di situ semakin kukuh. Jadi mereka merancang untuk pergi menyerang Nabi Muhammad SAW. Dan maka sampailah berita bahawasanya ada berlaku segerombolan, maksudnya datang Dik, mana Dik? Lamanya nak dapat maklumat. Maklumat tu rasa tak susah, lokasi Badar, jarak Badar. Sebab Ustazah sebenarnya bila sebut tu, Ustazah dah lengahkan supaya kamu jumpa fakta. Siapa yang tahu? Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey. Bayangkannya di bulan Ramadan, dan antara masuk Ramadan juga, bulan itu adalah bulan yang panas. Bila bulan ini panas, cuacanya panas, lepas tu menempuh perjalanan yang jauh pula. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi bayangkannya, dahlah kali pertama perang. Umat Islam pula bukan terlatih. Ini bukan tentera ni. Bila sampai berita ada sekumpulan tentera nak menyerang Nabi ni, mereka pun mulalah buat persiapan. Walaupun bukan pada bulan yang mereka mengharapkan tidak berlaku. Kan ini bulannya nak menumpukan ibadah dan sebagainya. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Lokasi Ramadan, perang Badar itu lokasinya di Lembah Kuning antara Mekah dengan Madinah. Lembah Kuning di antara Mekah dengan Madinah. Berapa jarak lokasi Badar daripada Madinah ke jarak? Mana jarak? Sebut je lah, Ustazah baca. 130 km, tuan-puan sekalian. Daripada Madinah ke lokasi Badar, 130 km. Menempuh perjalanan, ada yang jalan kaki. Di bawah terik matahari dalam keadaan berpuasa. Itu sangat mencabar. Siapa yang pernah pergi ke Makkah, ke Madinah, gurun padang pasir ni bukan macam kita di Malaysia. Kita kalau berjalan, ada banyak pokok. Malaysia ni, kita tahulah, kita ni di garisan khatulistiwa. Negara yang bukan gersang. Maksudnya, zaman mak-mak ayah kita dulu, kalau laluan jalan, maksudnya dalam hutan lah, banyak pokok. Tapi pada zaman Rasulullah, memang gersang. Tidak ada tempat untuk berteduh. Tak ada pokok untuk bersandar. Maksudnya, panas sepanjang masa. Panas terik. Subhanallah, Allahu Akbar. Jarak 160 km. 130 km. Itu sangat jauh muslimin muslimat. Kalau hari ni kita kereta, ada atap. Zaman tersebut kuda, unta, jalan kaki. Subhanallah, tidak beratap. Muslimin muslimat. Allahu Akbar. Sebab itulah bila kita ambil ibrah daripada Ramadan, bulan ini bukan bulan untuk kita bersantai, bukan untuk kita rehat. Ini bulan perjuangan. Dan asbab perang Badar ini jugalah perkembangan Islam itu lagi hebat. Cetusan daripada kemenangan perang Badar ini, orang mula melihat kekuatan luar biasa umat Islam. Dan mereka memang tak jangka, mereka confident sangat akan menang. Sebab mereka datang dengan 1,000 tentera yang terlatih, pemanah, berkuda, dengan peralatan yang canggih. Manakala umat Islam yang tidak pernah berperang. Nabi Muhammad tak pernah perang sebelum tu. Ini perang pertama.
berlaku pada 17 Ramadan dalam perjalanan yang jauh. Dan mereka lihat itu bukan yang datang rombongan Nabi Muhammad. Dan siapa panglima perang? Nabi Muhammad sendiri. Umur berapa? Umur 54. Orang tua dah. Subhanallah. Tengok pula, bukan tentera, orang biasa. Subhanallah. Dan bila Allah berikan kemenangan dengan bantuan para malaikat, ramai yang mula beriman bahawa ini adalah agama yang benar, dapat redha daripada Tuhan sekalian alam. Sehingga kan dapat pertolongan yang luar biasa. Mereka macam tak nak terima dengan akal. Macam mana 300 lebih boleh kalahkan 1000 orang? Maksudnya seorang berhadapan dengan 3 orang dalam waktu yang sama. Dalam satu-satu masa. Subhanallah. Sebab itu muslimin-muslimat, kami di sini kan, NGO Sahabat Amal Care, kita di sini, bulan Ramadan adalah bulan kita berjihad. Kita memperbanyakkan kerja dakwah. Kita memperbanyakkan kerja-kerja amal ma'ruf nahi munkar. Tapi kita sedih apabila pihak-pihak yang bertanggungjawab, yang berkemampuan, tapi tidak menggunakan kuasa untuk mengekang maksiat. Tetapi setengahnya menggunakan kuasa untuk menghalang kerja dakwah dan kerja amal. Ceramah-ceramah, dakwah-dakwah yang sedang dilakukan. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Seterusnya, antara peristiwa besar yang berlaku di bulan Ramadan, sebab tajuk kita Ibrah Ramadan, iaitu pembukaan kota Mekah yang dinamakan Fathu Mekah. Masya Allah. Pembukaan Mekah berlaku pada 21 Ramadan tahun 8 Hijrah bersamaan 630 Masihi. Peristiwa ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahu azim. Okey, apa cerita yang berlaku pada peristiwa Fathu Makkah? Apakah yang menyebabkan dan apakah yang berlaku ketika Fathu Makkah? Ini memang poin semata-mata, dik. Faham maksud Ustazah? Tak ada maklumat langsung. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Fathu Makkah ni, Masya Allah, maksudnya pembukaan kota Mekah. Sebelum itu, Nabi Muhammad SAW bermimpi bahawasanya kota Mekah akan dibebaskan tanpa pertumpahan darah. Masya Allah, Allahu Akbar. Rasul bermimpi Fathu Mekah. Apa maksud Fathu Mekah? Pembebasan atau pembukaan Mekah. Muslimin muslimat, kita ingat tak? Nabi kan hijrah daripada Mekah ke Madinah. Kemudian di Madinah itu dibangunkan Masjid Nabawi. Orang Islam pun masuk Islam. Orang daripada negara-negara lain pun datang jauh-jauh beribu batu untuk memeluk agama Islam. Jadi Nabi ni berpusat di Madinah. Sementara Nabi berpusat di Madinah, apa berlaku di Mekah? Mekah masih lagi dikuasai oleh musyrikin. Kaabah masih lagi dikelilingi dengan berhala. Tuan-puan sekalian. Masih lagi dengan berhala penguasaan. Maksudnya, bila Nabi tinggalkan Mekah, musyrikin makin kuat di Mekah. Dan Nabi hijrah Mekah ke Madinah dengan perintah Allah. Bukan sebab Nabi takut, bukan sebab Nabi rasa sedih, bukan Nabi mengalah. Tak, itu perintah Allah. Semua itu perancangan Allah untuk memuliakan bumi Madinah dan bumi Mekah. Jadi bila Nabi keluar dengan sahabat-sahabat, berhijrah, berpindah daripada Mekah ke Madinah, akhirnya Mekah itu menjadi kubu kuat kafir Quraisy. Semakin kuatlah. Mereka macam-macam lah. Sebab itu peperangan kan selepas perang Badar, perang Uhud pula pun kebanyakan tentera yang datang pergi perang ni, muslimin muslimat, datang daripada Mekah. Tentera-tentera, ketua-ketua yang datang daripada Mekah, muslimin muslimat. Mereka lah sebenarnya kepala-kepala yang merancang peperangan ni daripada Mekah. Daripada kafir Quraisy Mekah ni lah mereka kumpulkan daripada negara tu, daripada daerah ni, daripada kawasan tu, daripada kota ni kumpulkan. Jadi masuk pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi bermimpi. Tak silap saya tahun ke-8 atau tahun ke-7 Hijrah. Nabi bermimpi bahawasanya Mekah akan dibebaskan tanpa pertumpahan darah. Bila Nabi bermimpi begitu, lalu Nabi mengajak. Sebab Nabi sendiri pun dah rindu sangat dekat Mekah. Dia tinggalkan 8 tahun. Dia tinggalkan 7 tahun dah Mekah ni. Mesti rindu. Terutamanya merindukan siapa? Merindukan isteri inti cerita itu Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah. Sebab di sana ada makam Sayyidatina Khadijah. Subhanallah, lama Nabi pendam rindu muslimin muslimat. Jadi Nabi pun bagi tahu kepada sahabat-sahabat. Okey,
Jom kita siap-siap. Pakai ihram siap-siap. Siap-siap pakai ihram, insya-Allah. Sebagaimana mimpi yang Allah tunjukkan, kita akan masuk ke Mekah tanpa pertumpahan darah. Tanpa apa-apa perang. Jadi, para sahabat Nabi, para sahabat semua gembira. Semua rindu kampung halaman. Semua rindu sebab, tuan-puan sekalian, bukan semua orang Islam berhijrah. Ada di kalangan orang-orang miskin yang tidak kemampuan. Ada orang-orang yang tua tak kemampuan. Tapi tuan-puan saya macam ni lah. Dah 8 tahun kan, dah 7 tahun tinggalkan kampung halaman. Apa tak rindu? Sebab mereka tu tinggalkan rumah mereka. Mereka tinggalkan kebun-kebun mereka. Mereka tinggalkan anak isteri mereka yang tak nak ikut masuk Islam. Ada isteri tinggalkan suami dan anak-anak yang tidak mahu masuk Islam dan berhijrah. Ada yang tinggalkan binatang ternak mereka. Mesti mereka rindu. Bila Nabi ajak macam tu, semua sahabat berkumpul. Kan semua ni bersemangat ni. Sebab apa? Nak pergi menunaikan ibadah umrah. Jadi masing-masing pakailah pakaian ihram siap-siap. Sebab on the way tu kan ada tempat untuk miqat, untuk berniat. Subhanallah. Bila Nabi dah mendekati kota Mekah, maka tersebarlah berita bahawasanya Nabi Muhammad datang dengan kumpulan seolahnya ingin menyerang kota Mekah. Kan? Subhanallah. Tetapi Nabi memang tak bawa langsung pedang ke, tak bawa langsung. Tak bawa apa-apa muslimin muslimat. Hanya dibawa pisau kecil. Pisau ni mesti ada. Sebab bila mereka menempuh padang pasir, mestilah kena bersedia untuk menghadapi apa saja. Kan? Mungkin ada binatang buas dan sebagainya. Jadi, akhirnya mereka berhenti di mana? Di Hudaibiyah. Berhentilah di Hudaibiyah. Sebab itu Masjid Hudaibiyah tu, Hudaibiyah itu sendiri salah satu tempat berniat. Nabi berhenti di situ dan mengantar utusan. Utusannya siapa yang first? Saidina Uthman bin Affan. Kemudian Saidina Uthman ni ditahan oleh para musyrik dan mereka menyebarkan berita bahawa Saidina Uthman dibunuh. Padahalnya tidak. Subhanallah. Bila sampai berita kepada Nabi dengan para sahabat yang sedang berkumpul di Hudaibiyah. Hudaibiyah ni lebih kurang dalam berapa kilometer daripada Mekah. Lebih kurang dalam 4-5 kilometer tak silap saya. Ataupun jauh sikit. Hudaibiyah ni jauh sikit. Sebab dia bukan dekat dengan kota Mekah sangat, dia jauh. Nabi berkumpul di situ. Sebab hantar utusan dulu. Nak minta kebenaran untuk melakukan ziarah di Mekah. Di Kaabah. Faham ya muslimin muslimat? Jadi Nabi Muhammad SAW duduk dulu di Hudaibiyah, hantar utusan yang pertama Saidina Uthman. Lepas tu bila dengar khabar bahawa Saidina Uthman dibunuh, umat Islam bersemangat, sedangkan mereka tidak boleh melakukan pembunuhan, tidak boleh berperang. Itu bulan haram untuk berperang. Bulan Ramadan, bulan haram untuk menumpahkan darah. 22 km. Memang jauh daripada kota Mekah. Maksudnya Nabi tak pergi direct lah. Nabi duduk dulu di Hudaibiyah. Hantar utusan untuk minta kebenaran. Maksud mereka tak minta kebenaran. Pasal akhirnya bila dengar tentera Islam sedang buat persiapan untuk perang, sebab dengar dibunuh utusan ni, sepatutnya utusan tak boleh dibunuh, mereka pun hantar utusan untuk bincang. Bincang apa muslimin muslimat? Ini berlaku dalam bulan Ramadan ni. Bincang apa? Dan kadang umat Islam berpuasa, letih, kan, bermusafir, perjalanan dengan jalan kaki. Bincang apa? Itu yang berlakunya piagam Madinah, kan? Bukan, berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Ada beberapa perkara yang dilarang dan mereka persetujui. Tidak boleh berlaku peperangan dan umat Islam kena balik dan boleh datang pada tahun hadapan. Datang pun dalam beberapa hari saja. Begitulah. Dan adalah lagi perjanjian dalam tu, muslimin muslimat. Masya Allah. Akhirnya, sahabat-sahabat Nabi sedih. Ada yang memberontak. Ada yang rasa macam tak boleh terima. Dan antaranya, dalam perjanjian Hudaibiyah ni, para sahabat rasa berat sebelah. Lebih banyak kelebihan kepada orang kafir berbanding orang Islam. Antara dalam akan isi kandungan perjanjian ialah, sesiapa yang memeluk agama Islam, maksudnya perjanjian ni macam ni. Sesiapa yang dipaksa, tidak boleh sesiapa memaksa seseorang untuk masuk agama Islam. Tetapi ibu bapa kafir Quraisy boleh paksa anak dia keluar daripada agama Islam. Faham tak? Mana isi kandungan
Hudaibiyah tu, perjanjian Hudaibiyah. Allah, ini Ustazah nak baca ni, dahsyat. Okey, mana perjanjian? Okey, Nabi Muhammad perlu pulang, perlu balik. Dan tidak boleh masuk Mekah kecuali tahun depan bersama orang-orang Muslim. Mereka diberi jangka waktu 3 hari saja. Pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kedua belah pihak mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Selama 10 tahun tidak boleh ada perang. Tuan-puan sekalian, sebab mereka pun dah serik. Dah banyak perang, semua kalah. Semua kalah, umat Islam menang. Yang kelima, barang siapa yang ingin bergabung dengan pihak Muhammad diperbolehkan, dan sesiapa pun yang ingin bergabung dengan pihak Quraisy diperbolehkan. Sesiapa pun dari golongan Quraisy menyeberang kepada Muhammad tanpa izin walinya harus dikembalikan. Okey. Tu perjanjian tu, yang keempat tu, itu nampak berat sebelah kepada kafir Quraisy. Siapa yang memeluk Islam tanpa izin wali, tanpa izin ibu ayah, maka dia perlu dikembalikan kepada kafir Quraisy. Gitu. Siapa yang memeluk Islam. Tetapi siapa yang maksudnya siapa yang keluar daripada Islam tanpa izin wali, pergi menganut agama kafir Quraisy, maka dibenarkan. Faham ya? Soalannya kalau nak masuk Islam kena izin wali. Kalau tak izin wali tak boleh masuk Islam. Tapi kalau nak keluar daripada Islam tak perlu izin wali. Boleh keluar je. Jadi Nabi setuju. Walaupun sahabat kata, ni tak adil, mana boleh macam ni. Tapi tuan-puan tahu tak apa yang berlaku? Setelah berlaku perjanjian tu, rupanya ramai berdundu yang masuk Islam sebab semua wali pun masuk sekali. Sebelum itu ramai penduduk Mekah nak masuk Islam tapi takut dibunuh, diseksa. Tapi bila ada perjanjian yang berlaku di bulan Ramadan ini, Fatu Mekah berlaku bulan Ramadan ini, muslimin muslimat, mereka buat perjanjian, mereka ingat dapat keuntungan. Mereka buat syarat apa? Siapa yang nak masuk Islam kena izin wali. Kalau dapat izin wali, mereka bebas masuk Islam. Dan siapa yang nak, kalau wali tak izin, maksudnya mereka tak boleh masuk Islam. Tapi kalau mereka yang nak keluar daripada Islam, tak perlu izin wali, boleh keluar je. Mereka ingat ramailah yang akan kembali semula kepada agama mereka. Tetapi tidak berlaku sebagaimana mereka rancang. Rupanya ramai-ramai orang Islam Mekah, orang kafir Quraisy Mekah masuk Islam dengan wali-wali, dengan anak-anak semua masuk. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian apa yang berlaku setelah itu, tak silap saya, selepas perjanjian tu beberapa bulan saja, lalu ada berlaku pembunuhan terhadap umat Islam. Sedangkan perjanjian berlaku gencatan senjata, tak boleh berlaku perang dalam tempoh tertentu. Dan setelah berlaku pembunuhan terhadap umat Islam, lalu ketika inilah datang hantar wakil nak buat perjanjian baru. Nabi sudah tidak terima. Inilah sikap Nabi sebagai pahlawan Islam sejati, tidak takut pada musuh. Nabi menolak, Nabi kata tidak diterima lagi, tidak diterima. Diorang nak runding. Sebab apa? Mereka telah pun melanggar perjanjian. Perjanjian Hudaibiyah dilanggar oleh pihak musyrik. Maka terbatallah perjanjian tersebut. Maka hasilnya adalah umat Islam boleh masuk ke Mekah. Lalu Mekah pun dibebaskan. Itu namanya Fatu Mekah. Dan akhirnya benarlah mimpi Nabi bahawasanya subhanallah, Mekah dibebaskan tanpa pertumpahan darah. Jadi Nabi menuntut hasil perjanjian. Dah janji dah kalau berlaku siapa-siapa yang langgar, maka mereka akan dapat memiliki Makkah ataupun boleh menguasai Kaabah. Jadi sahabat-sahabat Nabi-Nabi bila berlaku tu semua pergi. Lalu diruntuhkanlah berhala-berhala sekeliling Kaabah, lalu dilakukanlah ibadah umrah, ibadah haji. Akhirnya Mekah dikuasai oleh umat Islam. Masya Allah. Sebab itu muslimin muslimat, kadang-kadang kita ada perbincangan, ada meeting, ada apa-apa, kita nampak macam kurang sebelah kita, lalu kita sabar dan serah kepada Allah. Nabi Muhammad menghadapi juga pemberontakan, macam sahabat-sahabat macam tak setujulah dengan perjanjian tu. Dah lah datang jauh-jauh, dah sampai dah pun kat Hudaibiyah. Tinggal 20 km je lagi. Tapi Nabi setuju untuk patah balik. Semua sahabat-sahabat rasa macam kita lawan je, kita terus je pergi. Tak ada. Tapi Nabi kata taat kepada perjanjian. Walaupun nampak berat sebelah, tetapi wa makaru, mereka merancang. Wa makarallah, Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik perancang. Subhanallah. Jadi saya suka bawakan perkongsian kita pada kali ini yang membawakan tajuk Ibrah Ramadan. Bulan Ramadan, kalau kita belajar lagi sirah-sirah, kan, antara peristiwa penting lagi yang berlaku pada bulan Ramadan selain pada Fathu Makkah
Antaranya adalah, saya sebut sebentar lalu je. Ni tak cerita dah ni sebab masa dah tak ada. Berlakunya peperangan Tabuk, peperangan yang berlaku pada 9 Hijrah. Maksudnya Fatu Makkah 8 Hijrah. Mekah dibebaskan daripada penyembahan berhala, Kaabah disucikan, umat Islam dah menguasai kembali Mekah. Subhanallah. Jadi ibadat umrah haji dilakukan dengan baik. Namun setahun selepas itu namanya Perang Tabuk. Peperangan yang berlaku pada bulan Ramadan di zaman Nabi ini merupakan pertembungan pertama berlaku menentang kuasa besar dunia, iaitu Imperial Rom. Masya Allah, hebat muslimin muslimat. Nabi kita memang hebat. Sahabat Nabi memang hebat. Lebih kurang dalam 2,500 yang menonton sekarang. Kita sedang membicarakan tentang ibrah Ramadan. Apakah pengajaran, apakah semangat itu boleh dapat bulan Ramadan? Adakah ini bulan kita lemah, kita kurangkan kerja, kita jimat-jimatkan tenaga, kita banyak rehat? Tidak. Ini bulan perjuangan umat Islam. Sebab itu siapa yang melakukan maksiat di bulan ini, kita memang kena kekang. Sebab itu insya-Allah nanti saya bicara dengan tim macam mana kita nak gempurkan gerakan dakwah cegah maksiat bulan Ramadan. Kita fikirlah nama. Jadi tuan-puan pun kita semua bersama-sama, kita kita ada hashtag ke, kita ada poster khas ke, kita ada perutusan ke, supaya sekurang-kurangnya macam dululah orang-orang buat maksiat dulu, bila bulan Ramadan dia slow down. Masuk bulan Ramadan dia pakai selendang, menghormati. Siapa yang baru masuk, dengar cerita-cerita dakwah bagaimana hari ni semakin dahsyat. Orang tak berpuasa terbuka makan di Malaysia ni. Lepas orang buat maksiat pun terbuka, tak rasa berdosa, pakai ketat juga. Ketat, sendat, nampak semualah muslimin muslimat. Macam bertelanjang Nabi kata tu, berpakaian tapi telanjang. Terlalu ramai lagi di bulan Ramadan. Muslimin muslimat. Saya semalam pergi ke pasar malam. Bazar Ramadan. Bazar Ramadan. Dekat dengan rumah saya. Anak-anak memang duk minta, Umi jom lagi bazar Ramadan. Nak gila, nak gila. Okey, lepas tu bawa. Kebetulan semalam hujan, jadi orang tak ramai. Masuk je ke bazar tu, ramai lagi pakai mask, pakai perapat. Masuk je ke bazar, belum sampai gerai. Ustazah! Oh, kenal lah. Orang-orang ni memang kenal. Cam, saya pelik juga kan. Bolehlah dia orang ni cam. Dia ramai peniaga tu kan orang-orang lelaki juga, orang muda. Ustazah! Kenal Kenal. Cam. Daripada jauh boleh cam. Okey. Tapi semalam sebab hujan banyak sangat yang tak habis. Masa tu saya pergi dah pukul 7 lebih kan. Banyak tak habis. Mulalah kesian. Setiap lalu beli. Alamak, rasa kena berhenti. Saya kata Ustazah, singgahlah. Aduh, kan. Bukan terpaksa ya, tapi belilah. Beli. Lepas tu kita tak makan. Lepas tu kita hadiah-hadiahkanlah pada orang kan. Baik kat orang tu, baik kat orang ni. Okey lah. Saya, Alhamdulillah semalam saya tengok ramai peniaga-peniaga bazar Ramadan yang jaga. Subhanallah, hujan dah nak berbuka, banyak yang sedekah bagi lebih, betul. Saya memang semalam tu, okey, beli 4 dapat, beli 1 dapat 2, beli 4 dapat 8. Saya kata, betul Encik, betul. Memang betul pun. Saya beli 4 dapat 8. Lepas tu kita bayar jumlah yang sama. Tak apa. Saya kata, tak boleh. Cik berniaga, dah hujan tak laku. Tak apa, ni SOP kita. Oh, siap toke tu. Ini SOP kami. Bila dah sampai pukul 7, kita kena sedekah. Ini SOP. Saya pergi lebih pukul 7 kan. Ini SOP. Dia guna perkataan SOP. Lepas tu pekerja dia nampak macam bersalah. Bukan bersalah apa, macam pekerja dia kata, tak apalah kalau akak nak bayar penuh. Bos dia kata, tak, SOP. Sedekah. Lepas pukul 7 sedekah. Saya pun main berkeras juga. Bagi duit, keep the change, memang bayar lebih. Sebab kita nak tolong peniaga kan. Lepas tu ada yang tu, kita beli 1. Ini percuma ya. Ini percuma kita kira ni. Lepas tu tuan-puan sekalian, yang percuma tu, lepas tu saya nak bayar. Dia nak bagi. Tak apa. Makasih. Dia kata saya nak bagi. Tapi ustazah pula bagi. Bukan nak cerita ni. Bukan banyak sangat pun. Cuma nak bagi idea. Bila hujung-hujung tu kadang kita boleh membantu peniaga. Lepas tu, yang bagi percuma tu sedap. Saya kena pergi beli balik hari ni. Saya beli mi kari. Bukan mi kari. Anak memang suka, anak suka roti jala. Saya beli roti jala sebungkus. Lepas tu dia ada bagi yang sayur dengan tauhu. Lepas tu kuah dia tu memang super sedap. Subhanallah. Saya nak puji, saya tak tahu bazar Ramadan tempat lain. Ni bazar Ramadan Paroi. Saya duduk Paroi. Lakulah bazar Ramadan Paroi ni. Saya tak tahu Ustazah fikir apa. Ustazah nak pergi buat live dekat bazar-bazar Ramadan.
Kan temu ramah gini-gini. Kita nak support peniaga Melayu Islam kita. Memanglah ada orang kata bazar mahal. Tapi yang kami beli semalam semua sedap-sedap. Saya rasa macam terkejut dengan kualiti. Harga tu ialah tinggi sikit. Jadi, saya rasa macam orang kita ni, subhanallah, kalau yang nasi lemak saya beli tu kan main overconfident. Yang nak bagi 4 buku, bagi 8 tu kan. Dia kata, bungku-bungku kuah. Saya garanti esok mesti datang lagi. Sebab sedap. Saya kata confident lah. Ya, kita buat yang terbaik. Subhanallah, muslimin muslimat yang mati Allah sekalian. Saya nak cerita apa? Bulan Ramadan ni, ada peniaga-peniaga, kalau lelaki semua okey. Cuma wanita. Saya nak pesan sangat kepada peniaga-peniaga bazar. Saya juga pengunjung bazar di bulan Ramadan. Pengunjung bazar. Tolong jaga aurat di bulan Ramadan ni. Tolong jaga. Kadang-kadang tu yang saya tak tahan tu tengok peniaga-peniaga wanita yang seksi. Pakai baju ketat, pakai tudung singkat. Saya kata, alahai kesiannya orang datang membeli di bazar-bazar Ramadan ni. Dia orang ni dah lah hujung-hujung hari. Faham tak? Dah dekat nak buka, tengok maksiat pula depan mata. Jadi tolonglah kepada peniaga-peniaga bazar Ramadan. Mungkin anda dah kurang sikit waktu. Sebab saya berkawan dengan orang peniaga bazar Ramadan. Ada kawan. Nak kena pergi Paroi beli juadah. Ya, datang. Mana tahu bertemu dengan saya. Subhanallah, Paroi. Kuih-kuih dia ada nasi tu. Boleh buat sahur. Dia bagi lebih nasi kan. Saya kata, takut tak habis. Buat sahur. Dia kata, Ustazah buat sahur. Orang muda, umur 20 lebih. Saya kata, kamu masak sendiri? Ya, saya masak sendiri. Pandai. Saya tak confident sangat. Tapi buat sahur tadi rupanya memang sedap. Siap semua lalu makan nasi. Tuan-tuan dan mati Allah sekalian. Ada yang kata, ya betul. Satu lagi bazar Ramadan ni, muslimin-muslimat. Yang pergi membeli ni satu. Bukan yang menjual saja, yang pergi membeli bazar Ramadan ni. Tutuplah aurat, tolonglah. Sebab saya tahu antara pengunjung bazar Ramadan ni, orang-orang bekerja. Tak sempat masak. Orang kerja kilang habis kilang pukul 6. Habis kilang kerja pukul 6.30. Jadi mereka memang pergi orang muda. Tapi bila pergi tengok orang-orang muda kita, perempuan-perempuan, anak-anak dak-dara ni semua pergi ketat, geleman apa semua. Kesiannya lah. Lepas tu sempit pula kan. Bergesel-gesel pula. Astaghfirullahalazim, nak sebut pun. Jadi tuan-tuan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Saya nak puji semalam, saya tengok kebanyakannya jaga aurat, elok. Sebab saya pergi dalam 20 gerai kan. Saya tak pergi yang kiri kanan sebab dia besar. Jadi kita nak buat kempen apa? Jagalah aurat di bulan Ramadan. Walaupun anda mungkin tak tutup aurat pun di luar Ramadan. Tapi sempena menghormati Ramadan. Dan kita mendoakan mereka ni akan jaga aurat juga selepas Ramadan. Masya Allah, Allah Akbar. Maksudnya saya support. Kita support peniaga-peniaga muslim kita nak cari rezeki sempena bulan Ramadan. Tapi biarlah kita mencari rezeki dalam mengutamakan syariat Allah. Syariat Allah. Kita ni sedang berurusan dengan Allah pemilik rezeki. Jadi taatlah, jagalah batasan yang Allah letak. Subhanallah. Yang saya risau tengok tu, dia jadikan wanita-wanita cantik tu tarikan. Pakai seksi ni, bersolek macam apa? Bersolek apa semua seksi. Jadi kan, kita tengok mata-mata orang lelaki tu kan tertarik-tarik. Nak tengok asal tak nak beli. Tapi belilah. Kan, anak dara seksi, tempat seksi. Jadi, tolonglah tuan-tuan sekalian, ini bulan Ramadan. Nabi beri peringatan, siapa yang sampai bulan Ramadan tak dapat pengampunan Allah tapi bertambah-tambah lagi buat dosa maksiat, dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Ini hadis sahih. Bulan Ramadan tak dapat pengampunan Allah. Ustazah, mana tahu ciri-ciri tak dapat pengampunan Allah? Masih berkekalan maksiat. Orang yang masih berkekalan maksiat, maksudnya masuk bulan Ramadan, dia masih lagi fasik. Dia masih melakukan maksiat-maksiat besar, dosa-dosa besar. Jadi orang yang masih fasik dan berkekalan buat maksiat, ini bukan golongan yang diampunkan Allah. Apakah ciri-ciri orang yang diampunkan Allah? Orang yang meninggalkan maksiat. Sebab, apakah dosa yang diampunkan Allah? Taubatan nasuha. Apa syarat taubatan nasuha? Meninggalkan maksiat, menyesal sungguh-sungguh dan mentaati perintah Allah. Sebab itulah muslimin muslimat, sekurang-kurangnya, kalaulah tak hormat pada Allah, hormatlah bulan Ramadan. Jadi insyaAllah kita akan buat kempen. Saya nak pergi, saya rasa tadi saya terfikir apa, sebab semalam seronoklah pula pergi bazar. Saya macam nak bincang dengan orang yang buat bazar tu, saya kata saya nak ceramah 15 minit dekat bazar. Mungkin. Muslimin muslimat. Lepas bazar Paroi, pergi bazar lain pula. Saya kata speaker semua kita bawa, lepas tu saya ceramah 15 minit. Yang penting jangan halau saya. Jangan halau. Nanti tim kita akan set up tempat. Saya pun ceramah. Okey tak idea tu?
Sampai KL, bazar KL pun kita pergi. Alah, tak penting ni pun, yang penting saya boleh bercakap. Suka sangat bercakap Ustazah kan. Jadi, saat kita tahu ada orang peniaga-peniaga bazar ni tuan-puan sekalian, sebab saya ada kenal-kenalan yang berniaga dekat bazar. Lepas tu pergi bazar Muar Johor. Okey, insya-Allah pergi. Kita kena susun jadual. Betul lah buat dakwah dekat bazar-bazar kan. Orang berkumpul ramai-ramai sebab ada orang mungkin dia tak pernah pergi majlis ilmu. Jadi kita bawa majlis ilmu ke tempat mereka pergi. Jadi kita tak ganggu mereka tu. Gitu. Subhanallah. Okey, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Bijaklah idea tu. Kita kena bincang, kena rancang. Okey, muslimin muslimat. Antara kawan-kawan kenalan saya yang berniaga bazar, dia kata, Ustazah, orang berniaga bazar ni daripada pagi dah start cari barang, masak-masak sebab bazar dah buka awal kan. Lepas tu kebanyakannya tak solat tarawih. Dan yang kita dia kata yang sedihnya Ustazah, kami ni usahalah jaga tapi ramai juga peniaga bazar yang tak solat maghrib. Kadang mereka sambung lagi sampai isyak. Tak solat maghrib. Sebab masih baru mengemas, pasal orang masih ramai lagi waktu maghrib pun. Mereka tu buka puasa. Tapi maksudnya mereka tak solat maghrib. Kalau nak kata solat tarawih tu jauh lagi lah sebab mereka dah penat dah. Mereka mula masak, muka bungkus, lepas tu gini-gini. Tarawih tu waktu mereka tidur sebab mereka nak bangun awal pagi untuk beli barang-barang dekat pasar-pasar borong dan sebagainya. Jadi kebanyakan peniaga-peniaga ni macam tu lah. Tapi untung dia kata memang ada yang sikit, ada yang berkali ganda. Jadi dia kata kreatif lah Ustazah, ya kreatif. InsyaAllah ya. Kalau dah Allah bagi idea tu, Allah bagi ilham tu, kita pula ada tim, jangan tak buat. Nanti kita buat live terbuka ya. Jadi bazar mana yang nak jemput saya ni? Kita pun buat pengumuman. Ustazah akan ada di bazar tu. Saya rasa ramai orang pergi bazar tu. Jadi kepada pemilik-pemilik bazar, penganjur-penganjur bazar, boleh buat jemputan ceramah Ustazah Asmat di bazar. Jadi kemungkinan lah follower akan pergi, perasan orang akan pergi. Jadi macam itulah muslimin-muslimat. Buat terbuka. Tak mesti ada orang, tak payah susun orang sambil membeli dia dengar. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, kesimpulan ya, masa kita dah lebih dah. Yang menganjurkan kita jangan lupa tahniah dan terima kasih pihak pengajar iaitu UTM Skudai kan, melalui Kolej Tunku Fatimah. Subhanallah, tajuk kita adalah Ibrah Ramadan. Jadi saya fokus. Saya tak pergi kepada fadilat-fadilat kelebihan itu, dah banyak dah ceramah tuan-puan dengar. Hadis-hadis berkenaan dengan apa yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Tapi saya fokus kepada perjuangan di bulan Ramadan adalah perjuangan penyebaran dakwah. Dan ini yang berlaku di zaman Rasulullah. Berlakunya perang Badar di bulan Ramadan. Fatu Mekah bulan Ramadan. Kemudian berlaku perang Tabuk. Masa ini Nabi memimpin panglima perang untuk berlawan dengan kuasa besar dunia, iaitu Rom, kuasa yang paling ditakuti, Rom, Parsi. Bayangkan, bukan bulan lain, bulan Ramadan, tengah berlapar dan sebagainya. Berlaku lagi peperangan Farad, pembukaan kota Palestin oleh Saidina Umar. Masya Allah, pembukaan kota Palestin berlaku pada bulan Ramadan juga ketika zaman Saidina Umar. Pembukaan Mesir dan banyak lagi peristiwa-peristiwa bersejarah. Tak silap saya yang Muhammad Al-Fatih tu, Sultan Muhammad Al-Fatih pun berlaku pada bulan Ramadan. Wallahualam, banyaklah sebenarnya. Jadi kita jadikan semangat ibrah pengajian bulan Ramadan adalah bulan perjuangan, menyebarkan dakwah, menyebarkan amal ma'ruf dan menentang kemungkaran. Jadi insya-Allah kita akan buat satu kempen kekang maksiat di bulan Ramadan. Kita akan buat poster insya-Allah ya. Tuan-puan boleh tak bersama ni? Sokong sokong. Sebar-sebarkan. Jadi kalau kita nampak ada orang tu kan, dia buat live seksi, terus letak poster tu. Terus letak tagline tu. Ataupun ni. Sebab ada orang dia nak tulis sendiri tak kuat. Jadi dia nampak ada organisasi ataupun ada dia ambil nama saya. Kadang memang ada ramai yang guna nama saya. Alhamdulillah. Ada tu saya tengok ada founder tu kan, dia sembur minyak wangi. Dia nak keluar daripada kereta, dia sembur minyak wangi. Minyak wangi. Lepas tu kan ada yang komen. Hari tu Ustazah Asmat cakap haram sembur minyak wangi sampai tercium oleh orang lain. Pakai minyak wangi tak haram. Yang haramnya adalah bila minyak wangi tu terlalu kuat sehingga tercium bau oleh lelaki. Kalau dia bunyi tu srek. Kalaulah dia pergi keluar dalam program perempuan saja, no problem. Tak ada masalah. Habis satu botol pun boleh. Dia bukan ni, dia tuang. Dia elan minyak wangi.
Jadi nak masuk program wanita saja tertutup dan tak jumpa lelaki yang ajnabi, lelaki asing. Maksud lelaki ajnabi ada lelaki asing. Yang kita sebut ajnabi tu. Lelaki asing yang dia boleh kahwin. Okey. Tapi kalau bertemulah program tu gini-gini dengan lelaki apa sampai bau wangi tu tercium dengan lelaki, maka Nabi sebut dalam hadisnya ibarat penzina. Zina hidung, zina pandangan mata menjadi tarikan lelaki, boleh menaikkan syahwat dan sebagainya, maka Nabi kata ia umpama penzina. Na'udzubillah min zalik. Sebab penzina ni, pelacur ni, dia penzina ni siap-siap pelacur. Umpama pelacur Nabi kata. Pelacur ni mereka memang sengaja nak tarik perhatian. Kalau kita tengok pelacur-pelacur yang terbuka, dia memang buat iklan. Kalau di Facebook apa semua, dia orang buat iklan. Dia orang buat sesuatu yang boleh menarik supaya pelanggan tertarik. Jadi, sifat orang yang perempuan pakai minyak wangi sehingga bau wangi yang kuat terhidu, dia mempunyai sifat-sifat pelacur yang mana menarik orang untuk memandangnya. Orang mana? Bukan orang yang halal, orang yang haram. Jadi saya tengok, dia kata, Ustaz Asma kata itu, ada guna nama saya. Kata Alhamdulillah, baguslah. Mungkin dia nak tegur direct, dia fikir siapa dia. Jadi insya-Allah, doakan muslimin-muslimat. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kita bersama-sama dalam perjuangan ni, sikit ataupun banyak saling menyokong. Tetapi ada air tangan kita untuk agama ini. Ada sesuatu yang kita bawa, yang kita boleh buktikan di hadapan Allah esok. Bila kita ditanya, apa yang kamu buat untuk agama ni? Apa yang kamu sumbangkan untuk Islam ini? Ada yang kita boleh jawab di hadapan Allah. Walaupun sekadar share. Walaupun sekadar kita ni menyebar-nyebarkan sahaja. Subhanallah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Sehingga berjumpa lagi. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penganjur sekali lagi, iaitu UTM Skudai. Tempat saya pernah duduk dalam ni dulu, melalui College Tun Fatimah Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru, UTM JB. Okey, terima kasih pada semua juga. Selamat berpuasa pada ini dan selamat berbuka. Hari ini hari Jumaat yang barakah. Jangan lupa memperbanyakkan sedekah, dan kami juga ada buat banyak peluang-peluang untuk anda bersama dengan kami. Kami ada buat infak berbuka puasa untuk asnaf fakir miskin yang memang sasarannya tepat. Bukan kita bagi random, memang kita ada senarai asnaf fakir miskin yang berdaftar bawah kita, yang kita memang direct uruskan. Jadi setiap hari kita agihkan lebih kurang 5,000 bungkus. 5 ke 6,000 bungkus menelan belanja setiap hari lebih kurang dalam 40,000. Jadi 40,000. Dia anggarkan nasi dengan air lebih kurang RM7. Bukan di Seremban saja, Sabah, Sarawak, hampir seluruh Malaysia dan beberapa buah negara umat Islam yang miskin. Jadi sebab itu kita sangat memerlukan sumbangan tuan-puan sekalian untuk menyokong. Dan tuan-puan sekalian, antara yang saya dapat mesej-mesej, dia kata, Ustazah, dia tunjuk gambar hidangan tu. Nasi, lepas tu ayam masak biasa je, sayur sikit. Dia kata mungkin bagi setengah orang makanan ini biasa. Tapi bagi kami, bagi asnaf fakir miskin di sini, Ustazah, makanan ini sangat mewah. Jadi insya-Allah bulan ni juga kita buat pengajian tadarus terbuka. Lepas tu kita buat pengajian tu, lepas tu kita agihkan kain telekong, wakaf telekong kepada ramai permohonan untuk telekong ni. Ada daripada kalangan penggerak orang asli, kemudian ada daripada asnaf-asnaf fakir miskin yang telekong memang dah setahun, 2 tahun, 3 tahun memang tak bertukar. Jadi Alhamdulillah muslimin-muslimat kita sediakan, dan juga kita mengumpul dana untuk pembangunan perkampungan Al-Hijrah. Jadi tuan-puan sekalian, mungkin kan nanti kan kamu kena buat, boleh kah kalau buat terbalik? Bila Ustazah tunjuk jadi betul kat sana. Akaun saja, sebenarnya akaun saja. Boleh kan? Rasa kan? Tulis terbalik, jadi bila Ustazah tunjuk dia tak terbalik. Jadi sekadar itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya link, macam mana nak bagi sumbangan? Okey, so tuan-puan sekalian, muslimin-muslimat, macam mana orang nak baca? Sepatutnya besar-besar tau akaun. Alah, kecilnya adik-adik ni buat nombor akaun. Orang tak nampak, Ustazah nak tunjuk pun tak nampak. Tak nampak. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang kena fikir kan, bila buat poster tu memang tujuan buat poster adalah untuk dibaca, untuk dilihat, untuk jelas. Itu Yayasan Al-Hijrah. Tak. Okey, tuan-puan sekalian boleh pergi ke page ataupun boleh pergi ke FB, boleh juga
cari, memang ada poster yang kita kongsi. Kalau pergi ke page rasmi Ustazah Asma Harun, pergi kat IG, anda akan jumpa poster yang kita tulis dan ada link siap-siap, ada link. Ustazah terbalikkan kamera. Betul, saya kalau saya faham kamera kena terbalikkan, tapi tetap kecil sangat. Tak nampak. Tak nampak kecil sangat. Jadi saya minta tuan-puan sekalian, saya takut nombor-nombor akaun ni akan tersilap. Anda dah nak transfer 20,000 kan tersilap. Jadi anda pergi je ke akaun, ke FB page. Nanti di sana ada maklumat yang jelas. Ada links boleh terus tukar. Ada yang kata nampak. Okey, pusinglah. Ada yang kata nampak. Okey. Ada yang nak juga tengok. Okey. Subhanallah. Ni yang bersungguh-sungguh ni. Sahabat Aiko Resort. Yang ni pula dik. Ataupun nombor telefon tu. Okey, boleh ambil. Itu nombor telefon hotline. Nombor telefon hotline. Ada nombor telefon hotline kan? Apa-apa anda boleh hubungi 0103039258, 0103039253, 0103039253. Itu nombor WhatsApp. Apa-apa anda boleh hubungi nombor ni untuk tanya, untuk sertai. Subhanallah, setiap sumbangan anda kita akan manfaatkan. Infak tu digunakan bulan Ramadan juga. Ramai screenshot. Okey, dah main screenshot kan? Alhamdulillah, boleh screenshot. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat yang barakah. Jumaat pertama Ramadan.